Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap puji-pujian yang selayaknya bagi Allah. Memohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, awliya, syuhada, salihin, dan sekalian mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada semua yang menyertai sesi ini pada malam ini. Baik, sebagai pengenalan bagi mungkin yang tak tahu latar belakang sesi ini, saya rasa sebahagian kita sedia maklum bahawa dalam masa beberapa tahun yang lalu timbul isu perbincangan berkenaan dengan wahdatul wujud, akidah Ibn Arabi kembali hangat di Malaysia ini. Saya kata kembali hangat kerana ia tidak pernah lekang sebenarnya. Ya. Perbincangan berkenaan dengan jalan Ibn Arabi, apa isunya dengan wahdatul wujud ini tidak pernah lekang daripada sejarah Islam semenjak kemunculan orang-orang seperti Ibn Arabi. Bahkan ada yang mendakwa sebelum Ibn Arabi sudah ada
perbincangan berkenaan dengan wahdah ini. Jadi perbincangan ini bukanlah perbincangan baru dan ia bukanlah satu intellectual exercise, ya. Ia bukan setakat kita timbulkan untuk berseronok-seronok dengan wacana keilmuan, ya. Berseronok-seronok dengan menukil sana menukil sini. Tidak, bukan itu tujuannya. 2 tahun lepas saya dijemput untuk menghadiri menjadi salah satu panel ataupun panelis dalam muzakarah berkenaan dengan Ibn Arabi. Dan dalam muzakarah tersebut saya telah berusaha untuk membuktikan bahawa Ibn Arabi ini adalah seorang manusia yang sangat berbahaya dan akidah yang beliau bawa ini sangat berbahaya kepada akidah umat Islam. Dan pegangan itu bukanlah satu pegangan yang baru, ya. Dan dia bukanlah pegangan kumpulan yang suka dilabel sebagai Wahabi ini, kan? Sebab ada orang ingat bila kita kritik Ibn Arabi, bila kita kritik sebahagian amalan Sufian, terus dicop Wahabi. Sedangkan antara ulama-ulama yang awal mengkritik Ibn Arabi adalah ulama Syairah dan juga ulama Hanabilah, ya. Pada waktu itu kita maklumlah Syekh Muhammad Abdul Wahab belum lagi lahir, ya. Jadi ulama-ulama Syairah dan ulama-ulama Hanabilah yang juga termasuk sebahagiannya daripada kalangan Sufi, ya, mengkritik keras aliran Ibn Arabi ini. Jadi kritikan kepada Ibn Arabi ini bukan perkara baru dan yang mempertahankannya juga bukan perkara baru. Ada yang mempertahankan beliau ketika beliau masih hidup lagi dan selepas kematian beliau. Jadi isu ini bukan isu baru. Kenapa harus dibincangkan? Kenapa harus dibongkar kembali? Mudah saja, ya. Golongan yang kontra, golongan yang mendakwa bahawa Ibn Arabi ini membawa bahaya akidah ataupun seorang lelaki yang sangat berbahaya. Kerana apa? Akidah yang dibawa ini adalah akidah yang lebih teruk daripada akidah syirik, ya. Itu bukan kata-kata saya, ya. Antaranya adalah kata-kata Syekh Mustafa Sabri, ya, yang mengatakan bahawa akidah ainiyah, dia panggil wahdatul wujud ni ataupun versi Ibn Arabi ini sebagai akidah ainiyah. Ainiyah ni bermaksud ain hanya ada satu, hakikat hanya ada satu, zat hanya ada satu. Tapi ain itu ataupun hakikat itu terjelma dalam banyak penjelmaan. Tapi hakikatnya satu juga. Ainnya sama, zatnya sama, hakikatnya sama. Syekh Mustafa Sabri kata tidak ada syirik yang lebih luas daripada kesyirikan ini. Okay. Mungkin ada yang terkejut, macam mana boleh sampai ke tahap syirik, Ustaz? Kenapa boleh sampai tuduhan yang begitu berat dan begitu keras sekali? Ini persoalan yang kita semua harus tanya, kan? Ulama-ulama yang mentafsirkan Ibn Arabi ini bukan ulama-ulama kelas bawahan, ya. Bukan orang yang ada degree saja, BA saja, kan? Tidak, mereka adalah ulama-ulama yang kita kata dah well established, ya. Ulama-ulama mu'tabar yang mentafsir Ibn Arabi ramai, ya. Kalau kita rujuk pada kitab As-Sakhawi di mana dia mengumpulkan kritikan ulama-ulama kepada Ibn Arabi, cubalah baca berapa ramai. Jadi kita tidak boleh memandang enteng, ya. Kita tidak boleh memandang enteng. Bagi sesiapa yang benar-benar ingin faham, ya, dan boleh faham insya-Allah, kaji kedua-dua perspektif. Jangan hanya dengar golongan yang kontra tanpa mendengar perspektif golongan yang pro juga. Okay. Selepas itu kita buat istikharah, jujur minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanya para ulama, bincang, baca kitab-kitab mereka, ikhlaskan hati, pilihlah mana jalan yang bagi anda adalah jalan yang betul, ya, fahaman yang betul terhadap akidah sebenar Ibn Arabi ini. Tetapi saya bersama dengan para ulama yang mentakfirkan beliau, ya, bukan suka-suka. Dan bagi saya, ulama-ulama yang mentakfirkan Ibn Arabi ini, mereka jauh lebih berhati-hati daripada yang tidak mentakfirkan. Okay. Mungkin ada yang terkejut, macam mana mentakfirkan ni boleh lebih berhati-hati? Sebab kita kena ingat, takfirkan Ibn Arabi ni bukan orang awam, ya. Mereka adalah ulama. Rata-ratanya ramai di kalangan mereka. Boleh kita kata panjang sejarah yang takfirkan Ibn Arabi, of course lah, kajian ulama lah, ya, kajian ulama. Jadi mereka buat pentakfiran ini sudah tentu dengan kesedaran bahawa
Kalau salah tafsir, pentafsiran itu kembali kepada mereka. Ya. Jadi ulama-ulama yang takfir ini, saya melihat secara psikologi, mereka sudah tentu membuat kajian yang lebih serius. Sebab risiko mereka besar. Risiko mereka lebih besar. Okay, dan mereka bukan tak tahu risiko. Mereka tahu risiko itu. Tapi mereka tetap buat. Kenapa? Ada yang mungkin kata, kenapa nak takfir? Kalau tak setuju, tak apalah. Kan? Kena takfir kerana apa? Ini pandangan mereka. Kerana kerosakan besar yang dibawa oleh akidah Ibn Arabi. Jadi itu mungkin sebagai sedikit pembukaan. Dan saya setujulah dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Abdul Manan, bahawa bila kita berbeza pandangan, ada percambahan fikiran, itu insya-Allah boleh mengembangkan ilmu, ya. Boleh membawa kemajuan kepada ilmu kita, insya-Allah, ya. Dia boleh mendatangkan manfaat. Dia bukan isu bergaduh, dia bukan isu tidak. Masing-masing pihak concern pada akidah umat Islam dan juga concern berkenaan dengan tasawuf umat Islam, ya. Mereka yang mengkritik Ibn Arabi juga concern dengan tasawuf umat Islam. Sebab itu mereka mengkritik. Dan juga concern dengan akidah umat Islam. Dan saya yakin golongan yang mempertahankan juga melakukannya atas niat yang sama. Melakukannya atas niat yang sama. Walaupun saya tak boleh kata semualah. Kita tak tahu apa dalam hati manusia. Tapi pastinya ada di kalangan golongan yang mempertahankan Ibn Arabi, termasuk daripada golongan Batiniyah, ya, termasuk golongan Batiniyah. Bahkan Ibn Arabi sendiri, saya berpegang bahawa dia adalah seorang Batini, dan ini bukan dakwaan yang ringan, dan ini bukan dakwaan yang baru, ya. Kalau 100 tahun lepas ada lagi seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Ghazali daripada Al-Azhar, ulama besar Al-Azhar, yang membuat dakwaan yang sama, ya, yang mendakwa bahawa Ibn Arabi ini seorang Batini. Jadi kalau mereka yang mendengar ini betul-betul nakkan kebenaran, dia tak akan tolak senang-senang. Tolak pandangan yang pro, tolak pandangan yang kontra, kan? Dia akan nanti. This is a big matter. Kan? Ini bukan isu khilaf solat letak tangan ke atas pusat ke bawah pusat ke, bukan. Okay. Ini isu khilaf kalau silap risikonya besar. Ya? Risikonya kepada keselamatan dunia dan akhirat kita adalah sangat besar. Baik. Antara hujahan besar yang dibawa oleh Prof. Manan, ya. Okay, sekejap. Sebelum tu kasih saya respon sikit. Suara okey ke tak okey? Saya takut tak dengar pula. Okey. Ceras clear, Penang clear. Okay, Alhamdulillah. Baik. Kita teruskan bismillah. Jadi antara hujahan tunjang ataupun hujahan asasi yang dibawa oleh Prof. Abdul Manan adalah isu wahdatul wujud ni adalah isu tasawuf, ya. Dia bukan isu akidah. Begitulah yang saya faham. Begitulah yang saya faham. Dia adalah isu tasawuf, dia bukan isu akidah. Dakwaan ini bagi saya dakwaan yang separuh betul lah. Ya, separuh betul. Kerana kita semua tahu bahawa akidah ni dalam disiplin ilmu Islam dia dipanggil sebagai usuluddin, ya. Dalam istilah lain dipanggil usul. Dia adalah akar agama. Dan kita tak boleh nak kata ranting ataupun buah sesebuah pokok itu tidak berkait dengan dia punya akar. Okay. Akar dia berkait dengan semua bahagian pokok tersebut. Akar ni adalah tunjang kepada sesuatu. Akar agama kita adalah akidah. Jadi nak kata bahawa ini isu tasawuf bukan isu akidah, bagi saya separuh betul sajalah, ya, separuh betul. Akidah merangkumi kesemua bidang keilmuan Islam. Tidak ada bidang keilmuan Islam yang terpisah dari akidah. Bahkan saya berani mengatakan bahawa ilmu logik juga, bahkan ilmu bahasa, ya, juga tidak terpisah dari ilmu akidah. Kepercayaan kita kepada logik akal manusia, ya, the credibility of the human mind, itu tidak boleh dipisahkan dari kepercayaan manusia kepada Tuhan. Sebab kalau kita tak percaya kepada Tuhan, kenapa kita nak kena percaya bahawa akal ni boleh dipercayai? Kan? Mungkin akal ni juga adalah satu ilusi. Kan? Kita ditipu oleh satu mesin yang bernama otak ataupun akal. Jadi kalau tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, kita mungkin akan meragukan hakikat akal itu juga. Ilmu logik pun kita boleh ragu. Sebab itu hari ini
golongan postmodernis, ya, increasingly becoming atheistic, ya. Mereka meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan dan akhirnya mereka pergi ke arah mengkritik logik ataupun akal manusia itu sendiri. The credibility of the human mind is being questioned. Ini bukan kritikan baru, kritikan dah lama sebenarnya, tapi postmodernis ini dia memanifestasikan ataupun mentajalikannya dalam bentuk yang berbeza, Immanuel Kant sudah timbulkan isu ini, Nietzsche telah timbulkan isu ini dan banyak ahli falsafah barat lain. Jadi ilmu logik juga sebenarnya tidak terpisah dengan akidah. Kita tidak boleh percaya akal kita kalau kita tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana. Kan? Yang kita tahu semuanya ada makna. Kalau tak ada, maka tidak ada sebab untuk kita percaya akal kita sendiri. Dan kalau kita tak percaya akal kita tak boleh percaya apa-apa. Ilmu bahasa juga tidak terpisah dengan ilmu akidah. Ya? Ilmu bahasa juga tidak terpisah dari ilmu berbahasa. Sebab kalau bahasa itu boleh membawa perubahan setiap saat. Contoh, satu perkataan itu boleh berubah makna. Setiap hari dia berubah makna, bahkan setiap saat berubah makna. Dia tak ada stability. Apa yang berlaku? Kita tak boleh berfikir. Kerana kita berfikir sebahagiannya dengan perkataan. Okay, we cannot think without words. So without words, we cannot think. So if words change, kalau perkataan hasil berubah dan tidak ada makna yang sabit, semua jadi roboh. Bahkan Al-Quran juga kita tidak boleh faham. Hadis Nabi pun kita tidak boleh faham kalau kita tidak ada kepercayaan bahawa bahasa ini dia berkait sebenarnya dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Roboh bahasa, roboh segala. Bahkan roboh kepercayaan kepada Tuhan, bahasa, otoriti bahasa juga akan dipersoalkan. Dia two-way traffic. Awak hilang percaya kepada bahasa, awak tidak boleh percaya apa-apa. Okay? Kalau awak hilang percaya kepada Tuhan, credibility bahasa juga akan dipersoalkan. Sebab apa? Sebab yang mencipta bahasa sebahagiannya adalah akal manusia. Okay? Jadi semuanya berkait. Jadi nak kata bahawa bidang akidah lain, bidang tasawuf lain, dan bidang akidah tidak boleh menghakimi bidang tasawuf, ini adalah separuh benar lah. Ya. Saya tak kata bahawa setiap kenyataan yang dibuat oleh seorang sufi ataupun seorang penyair ataupun seorang faqih ataupun seorang muhaddis, dia apa kita kata boleh dihukum secara rigid, ya, oleh akidah. Walaupun akidah ni kita kata sebagai satu umbrella konsep, dia merangkum semua sekali, tapi ia bukanlah isim untuk kita menjadi rigid. Contoh dalam ilmu ataupun bidang syair, bidang sajak, bidang bahasa, ada keluasan di situ. Dan saya faham bagaimana isu bahasa, isu kiasan, isu tashbih, isu kinayah, isu tamthil dibawa masuk dalam perbincangan berkenaan dengan tasawuf. Ya, saya faham dan kita akan deal with that kita, insya-Allah. Kemudian kita kena sedar bahawa Ibn Arabi, saya lebih suka fokus kepada Ibn Arabi. Walaupun ini respon kepada penyampaian Prof. Manan berkenaan wahdatul wujud wa syuhud. Tapi kita lihat bahawa the central figure, watak utama dalam perbincangan ini, saya yakin adalah Ibn Arabi. Prof. Manan sebut juga berkenaan dengan Abdul Karim Al-Jili. Tapi peranan ataupun pengaruh Ibn Arabi itu sudah tentu jauh lebih besar. Bahkan ramai yang mensinonimkan wahdatul wujud itu dengan Ibn Arabi, walaupun tidak semua orang yang mensinonimkannya dengan Ibn Arabi. Kita kena sedar bahawa Ibn Arabi bercakap dalam hampir ke semua bidang keilmuan. Ya. Jadi, adakah makam dia ataupun status dia sebagai seorang wali ataupun Syekhul Akbar di mata mereka-mereka yang mendakwa begitu, adakah dia, dakwaan-dakwaan dia dalam bidang-bidang ilmu yang berbeza ini tidak boleh dihakimi, tidak boleh dihukum dengan bidang-bidang ilmu tersebut? Contoh, apabila beliau bercakap berkenaan dengan status hadis, ya, dan kita tahu beliau ada metod yang unik, ya, beliau boleh mentashih atau mentadaifkan, mensahihkan atau mendaifkan hadis melalui kasyaf. Okay, melalui kasyaf. Ini setahu saya tidak pernah dibuatlah oleh orang sebelum Ibn Arabi, dan tidak pernah didakwa secara rasmi. Mungkin secara anekdotal ada, tapi tulis dalam buku Ibn Arabi saya rasa orang yang pertama yang buat begitu. Jadi itu dia bercakap tentang bidang hadis tapi berkait dengan isu akidah.
Isu akidah apa dekat situ? Boleh ke tidak sumber ilmu? Adakah kasyaf termasuk dalam sumber ilmu? Kita bincang bab akidah kan. Yang pertama sekali antaranya epistemologi kan. Kalau kita rujuk Aqaid An-Nasafi, pertama sekali yang dibincangkan adalah isu epistemologi. Apakah sumber-sumber ilmu yang boleh kita percayai? Nak masukkan kasyaf ataupun tidak? Itu isu akidah besar tu. Ibn Arabi memasukkan, dan dia memasukkannya ke dalam bidang hadis pula. Jadi dia langgar dua bidang. Dia langgar akidah, dia langgar sekali bidang hadis. Sebab nak kata bahawa Nabi kata sesuatu melalui kasyaf, itu adalah satu dakwaan akidah dan dakwaan dalam ilmu hadis. Dakwaan dalam ilmu hadis. Dia mendakwa dalam banyak bidang. Dan dia langgar banyak bidang sebenarnya. Dia langgar bidang bahasa, dia langgar bidang akidah Asy'ariyah. Ibn Arabi banyak langgar. Ini hasil pengakuan dia sendiri. Ini bukan tuduhan. Dia sendiri mendakwa bahawa dia kritik Imam Abdul Hasan Asy'ari dalam banyak bahagian. Dan dia membuat tafsiran Al-Quran yang menyanggahi usul tafsir yang disepakati oleh ulama-ulama. Rujuk Syekh Muhammad Az-Zahabi, ulama besar tafsir daripada Al-Azhar. Dia ada satu buku tentang bahayanya tafsir Ibn Arabi, kitab tafsir Ibn Arabi yang dinisbahkan kepada Ibn Arabi, walaupun penisbahan itu tidak boleh disabitkan, tapi tafsiran Ibn Arabi yang dia buat dalam Futuhat, dalam Fusus Al-Hikam kepada Al-Quran Al-Karim adalah tafsiran yang menyeleweng dan berbahaya. Ini bukan rumusan saya. Ini rumusan seorang ulama tafsir. Tafsir. Jadi Ibn Arabi dilanggar banyak bidang. Bidang asasi agama Islam, akidah, bidang tafsir, bidang hadis. Bahkan saya berani mengatakan dia juga langgar bidang logik, kan? Bila dia mendakwa boleh jam'u bainan naqidain, dua benda yang bercanggahan ni boleh cantum dalam satu perkara, kan? Jadi dia langgar bahasa juga. Kalau kita tengok tafsiran Quran ni, contoh perkataan rihun fihi azabun alim, kan? Bila angin ataupun awan yang kaum Hud nampak datang untuk mengazab mereka, dan mereka kata mereka menganggap benda itu baik, kan? Membawa kebaikan, dan datang angin yang kita kata seperti angin ribut, membawa azab yang pedih. Tapi Ibn Arabi menafsirkan rih di situ sebagai rahah, sebagai kesihatan. Dia terbalik ke makna. Kita kena faham benda dalam bidang pensyairan, bahasa Arab dan sebagainya. Kita boleh guna untuk kita tafsirkan Al-Quran, tetapi untuk terbalikkan makna itu adalah satu teknik yang tertolak ataupun berbahaya. Contoh perkataan azab, yes, dia ada kaitan dengan maddah ain zal ba, huruf ain zal ba. Tapi azab bila disebut dalam Al-Quran, ulama tafsir semua sepakat azab bermaksud sesuatu yang menyengsarakan, sesuatu yang membawa kesengsaraan. Tapi Ibn Arabi boleh menafsirkan azab kepada makna uzubah, iaitu kesedapan. Dia terbalik. Dia maksud yang terbalik. Ini penyelewengan tafsir. Kalau kita nak kata itu tafsir zauqi, adakah kita setuju bahawa tafsiran Al-Quran ni boleh membawa maksud yang terbalik? Kalau begitu, semua ayat Al-Quran tentang tauhid boleh ditafsirkan sebagai membawa maksud syirik, dan ayat-ayat tentang syirik boleh ditafsirkan sebagai membawa maksud tauhid. Ayat tentang neraka sebenarnya bermaksud syurga. Ayat tentang syurga boleh bermaksud tentang neraka. Ayat kejian boleh bermaksud pujian. Ayat pujian boleh bermaksud kejian. Apa yang akan jadi dengan bidang keilmuan Islam ini? Baik. Jadi, adakah hanya kerana dakwaan zauqi kita rela korbankan disiplin ilmu Islam? Hanya kerana seseorang datang kata, oh ini isu zauqi, maka apa? Maka dia tidak boleh lagi dihukum dengan disiplin ilmu Islam. Dia tidak boleh lagi dihukum, dihakimi dengan prinsip ataupun kawaid dalam ilmu akidah Islam, kawaid dalam fiqh kita, usul-usul dalam ilmu hadis kita. Adakah mereka ini bebas daripada penghakiman itu hanya dengan mendakwa, oh ini isu zauqi, ini isu zauqi? Sudah tentu tidak. Tidak boleh.
Dan seolah-olah macam ada satu kasta khas, ya, kasta Ibn Arabi ni, yang atau kita kata wali-wali besar ni, mereka dah macam satu kasta yang tidak boleh dipersoalkan. Bila kita kata bahawa mereka ni dimaksumkan oleh pengkagum mereka, pengkagum tak setuju, kata oh kami tak maksumkan dia, tetapi tak boleh salah. Mereka dah buat satu mekanisme pertahanan untuk Ibn Arabi yang mana mustahil untuk kata dia salah. Kalau dalam bahasa sains kita boleh kata dia ni unfalsifiable. Tak boleh nak buktikan salah ni. Apa cara jalan yang awak guna, kalau awak guna disiplin ilmu Islam yang biasa, awak tak boleh nak salahkan Ibn Arabi. Sebab apa? Mereka akan counter kata, oh ini semua umur zauqi. Ini semua umur zauqi. Ini adalah perkara-perkara yang zauqi. Bidang keilmuan tidak boleh masuk campur. Tidak boleh menghakimi. Apa rumusan dia? Rumusannya adalah Ibn Arabi tidak boleh dihakimi oleh sesiapa. Ibn Arabi maksum ataupun tidak pun mahfuz. Ada kata dia tak maksum tapi dia tak boleh salah. Jadi ini tanakut yang harus kita sedari. Kemudian kalau kita gunakan semua keistimewaan yang pengkagum Ibn Arabi berikan kepada dia, kita berikan pula kepada orang lain, tak ada orang yang boleh bersalah. Kalau kita guna alasan-alasan zauqi, oh dia guna bahasa yang kita tak faham, datang daripada pengalaman dia, anyone can claim anything. Kalau kita guna mekanisme pertahanan itu dan kita berikan kepada sesiapa saja, maka sesiapa saja boleh kata apa saja yang mereka nak kata. Dan kalau pintu ini terbuka, dia membawa bahaya besar kepada agama. Baik. Kita bincang sikit berkenaan dengan zauqi dan umur aqadi, ya. Perkara rasa dan perkara akidah. Di mana ia bertemu dan di mana ia berpisah. Biasa kita dengar di kalangan mereka yang mengagumi Ibn Arabi, ya, mereka secara tidak langsung akan meletakkan perkara-perkara rasa ini sebagai lebih tinggi daripada perkara yang dinamakan sebagai ilmu. Oh, ini ilmu saja. Saya tak kata Prof Manan kata begitu. Saya kata secara umum, ya, pengalaman saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, mereka akan merendahkan makam ilmu. Kau belum rasa lagi, tak tahu, kan? Kau hanya tahu saja, hanya dapat daripada buku sahaja. Jadi seolah-olah macam rasa itu diletakkan di makam yang paling tinggi dan ilmu itu diletakkan di makam yang bawah. Daripada satu sudut, saya setuju bahawa in certain aspect, ya, daripada sudut pandangan tertentu, memanglah rasa itu adalah tahap tertinggi keilmuan seseorang. Kan? Saya tahu strawberry, kemudian saya rasa strawberry. Kan? Saya tahu rasa dia macam mana sebelum saya rasa, orang beritahu saya. Kemudian saya rasa, barulah saya tahu dengan pasti apa itu rasa strawberry. Jadi tahu yang pertama itu sudah tentu di bawah. Kemudian tahu yang kedua iaitu rasa lebih tinggi di atas. Tapi kalau kita lihat daripada perspektif yang berbeza, pengetahuan juga sebenarnya boleh menjadi lebih tinggi daripada rasa. Daripada sudut pandang yang berbeza. Saya bagi contoh. Ini berkait dengan isu zauqi dengan aqdi. Sebab zauqi ni rasa. Perkara akidah ni boleh dikatakan sebagai perkara ilmu lah, kan. Kita diberitahu apa yang harus kita percaya dan kita ada hujah-hujah kita, dalil-dalil kita, ilmu. Dia pada dataran ilmu. Jadi banyak yang melagakan, kan. Ini ilmu, ini rasa. Rasa lebih tinggi daripada ilmu. Jadi orang sufi dia rasa, orang akidah, orang kalam ni dia tahu saja. Jadi orang yang tahu tak boleh menghukum orang yang rasa. Saya bagi contoh. Seorang American yang mungkin tak pernah datang ke Timur dan tak pernah dengar apa itu buah durian. Dia tak pernah tahu dan dia tak pernah dengar. Dia nak rasa buah durian selepas diberitahu. Bila sampai Malaysia, beritahu, have you tasted durian? So, wow, what is that? Kan, you should taste durian. Apa perkara pertama yang patut dibuat oleh Mat Salleh tersebut? Adakah dia terus pergi merasakan durian? Merasai durian? Atau dia kena ada ilmu dulu durian itu apa?
Mana satu datang? Dia kena ada ilmu dulu durian itu apa. Dia kena pastikan yang mana satu buah durian. Dia kena pastikan ciri yang betul. Mungkin dia boleh Google. Bila Google keluar durian, buah tertentu. Mungkin dia kata Google ni silap kot. Aku pastikan lagi dengan orang Malaysia. Tanya pula pakcik yang jual buah. Mana satu buah durian? Kan? Lepas tu mungkin ada lagi ruang. Pakcik ni mungkin dia dah lupa-lupa. Kan? Pergi ke library. Rujuk. What is durian? Tengok gambar buah durian. Bila tengok dia bagi tiga-tiga sumber ni, semuanya sepakat, maka itu adalah bukti yang kuat. Corroborated evidence. Itu adalah bukti yang kuat. Barulah pergi cari buah durian. Barulah pergi rasa. Barulah rasa itu rasa yang betul. Barulah rasa itu menjadi rasa yang betul. Faham tak kiasan yang saya berikan? Ini saya bercakap kepada mereka yang pendengar. Prof. Manan sudah tentu kalau dia dengar dia faham lah. Dia faham apa yang saya baik. Cuba bayangkan seseorang yang dia tidak melalui proses ilmu itu. Dia hanya mungkin dengar-dengar. Duduk-duduk kat kedai kopi dengar-dengar. Oh, durian is a green fruit kan, dalam dia kuning. Kan? Dia dengar dua benda je. Buah hijau dalam kuning. Dia pun kelam kabut, dia pergi cari buah yang luar hijau dalam. Apa kemungkinan yang ada? Kemungkinan yang ada dia tercari buah cempedak. Kan? Dia tercari buah cempedak. Dia mungkin menganggap bahawa dia dah merasa durian. Kan? Uish, it is great. Durian is great. Kita tanya dia, you rasa dekat mana? Oh, dia rasa dekat kedai sekian-sekian. Kedai sekian-sekian tak ada jual durian. Kan? So yang kamu rasa sebenarnya adalah cempedak, bukan durian. Kamu mungkin rasa kamu merasakan sesuatu. I've tasted it. Tapi rasa juga boleh salah. Rasa juga boleh salah. Apabila dia tidak mengikut landasan ilmu. Sebab itu, zauq bukan dakwaan kebenaran. Yes, zauq adalah rasa. Rasa itu, rasa ini. Tapi rasa tidak bermakna ia adalah kebenaran. Awak mungkin, sebahagian orang mungkin dia buat meditasi. Dia buat meditasi, dia buat yoga mungkin. Dan dia merasa kesatuan dengan semuanya. Ataupun dia mengalami wahdatul syuhud. Ataupun mungkin wahdatul. Prof. Manan kata dalam perkara yang sama daripada perspektif yang berbeza sahaja. Dia merasakan. Akhirnya dia merumuskan bahawa everything is God. Everything is God. Dia boleh datang kepada kita kata, I've tasted it. I dah rasa apa you tak rasa. Dan memang pun, yogi-yogi mereka, sami-sami Buddha mereka, juga mendakwa mereka dah mendapat satu pengalaman kerohanian. Dan kalau kita tengok pengalaman-pengalaman kerohanian mereka, dengan golongan-golongan yang mendakwa fana dan sebagainya, persamaan dia hampir 90%. Samaannya hampir 90%. Ini satu persoalan yang saya nak utarakan. Bagaimana mungkin mereka-mereka yang tidak mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak melakukan syariat Islam selepas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tahu tentang Nabi Muhammad, mereka tolak ajaran dia, boleh merasakan satu rasa ataupun pengalaman tauqi yang bagi golongan sufi adalah satu pengalaman yang tinggi, pengalaman kerohanian yang tinggi, bukan orang biasa boleh dapat. Dan kenapa dan macam mana pengalaman orang-orang yang didakwa sebagai wali-wali besar ini, bila kita baca syair-syair mereka, contoh kita baca Diwan Syekh Muhammad Al-Habib, Syekh Muhammad Al-Habib daripada Morocco, dia bercakap macam mana satu hari itu dia merasa kesatuan, dia merasa everything is one. Allah yang zahir, Allah yang batin. Dia seolah-olah macam bercakap dengan Tuhan. Aku faham kau batin, tapi apa maksud kau zahir? Dia dakwa. Allah reply, kata, seperti yang kau faham, zahir tu zahir, zahir tu aku juga. Jadi bila kita baca apa yang ditulis oleh Christian mystics, even Buddhist monks, Hindu yogis, it's the same thing. Bahkan ada atheis yang mendakwa mendapat pengalaman itu. Dan nama-nama dia banyak lah. Kalau dalam istilah sufi dia panggil fana.
Dalam istilah Hindu dia panggil moksha, kan. Dalam istilah Buddhis, kalau tak silap saya, nirvana. Capai nirvana tu. Nirvana tu pun boleh dikira sebagai dah fana diri juga lah. Ada panggil henosis, the Neoplatonis, mendakwa dia sebagai henosis. Dan ada macam-macam nama lagi. The feeling of oneness. The feeling of oneness ni orang yang tak ada agama pun rasa. Jadi apa yang saya pegang? Pandangan saya melihat bahawa ini semua these are just psychological experience. Anyone can feel it. Muslims, non-Muslims, dia tidak membuktikan bahawa seseorang itu berada pada jalan yang benar. Apatah lagi pengalamannya itu adalah pengalaman yang ada kesinambungan dengan realiti. Ya, ada reflection ataupun kesinambungan dengan hakikat. It's just a feeling. Dia adalah satu perasaan. Boleh kita kata satu bentuk halusinasi juga. Sebab kalau kita dakwa itu adalah perasaan tauhid tinggi, kita kena dakwa mereka juga ada tauhid. Sedangkan mereka tidak melalui jalan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini membawa persoalan yang lebih besar. Allahumma salli ala. Jadi saya ulang lagi sekali. Zauq boleh salah. Okay? Jangan hanya kita bercakap berkenaan dengan zauq seolah-olah macam dia di luar dataran betul dan salah. Just because it's zauqi, no one can judge whether it's right or wrong. It's not true. Awak rasa strawberry. Tapi bagi orang yang tahu, dia kata, awak bukan makan strawberry, awak makan anggur. Awak rasa awak makan strawberry. Jadi rasa awak tu awak rasa, tapi dia salah. Dialah rasa yang salah. Okay? So kita kena hati-hati dengan pemisahan zauqi, perkara zauqi, perkara akidah, perkara rasa dan perkara ilmu. Ada perspektif, ada sisi ilmu lebih tinggi daripada rasa. Ada sisi rasa itu lebih tinggi daripada ilmu. Saya tengok komen sekejap. Soalan menarik daripada Muhammad Azri Ibrahim. Siapa yang validate perasaan akidah? Siapa yang tentukan? Sebab tu dia kata dia kena mula akidah dulu. Dan macam tadilah, siapa yang validate apa yang awak rasa tu betul-betul durian? Kan macam mana awak tahu? Awak kena ada macam-macam bukti dulu bahawa apa yang awak makan tu durian. Sama juga dalam bidang akidah, awak kena be very clear. Siapa Allah? Adakah Allah itu terpisah daripada alam ini secara zat dia? Dan mungkin secara ilmu tidak, tetapi secara zat, bukan mungkin secara ilmu tidak, tapi secara zat, ba'inun min khalqihi, dalam akidah tahawiyah. Adakah istilah ba'inun itu, bainunah itu antara Allah dengan alam itu kita terima? Sudah tentu dalam akidah syairah, dalam akidah maturidiyah, kita menerima. Tapi dalam akidah sufi wujudi, dia tak terima bainunah ini. Dia tidak menerima konsep bainunah. Jadi kita nak kepastian dulu, baru kita nak boleh pastikan rasa kita. Kalau pengetahuan dah salah, rasa tu betul salah kita tak akan tahu. Kita kena betulkan pengetahuan kita. Baru lepas tu kita boleh validate rasa kita. Okey. Baik. Lagi satu perkara. Ini kritikan daripada Syekh Mustafa Sabri. Kenapa saya banyak quote daripada Syekh Mustafa Sabri? Sebab dia adalah pengkritik antara yang terakhir, antara pengkritik yang dekat dengan zaman kita, dan dia ulama besar juga dalam bidang akidah. Ya, boleh kita kata otoriti. Syekh Said Fudah menggelar Syekh Mustafa Sabri sebagai mujaddid, mujaddid dalam bidang akidah. Jadi amat sedih kalau kita belajar akidah dan kita tidak kenal Syekh Mustafa Sabri. Dia Syekhul Islam terakhir Khilafah Uthmaniyah. Jadi Syekh Mustafa Sabri mengatakan bahawa betul ke benda-benda ni zauqi? Kenapa dia tanya soalan itu? Sebab dia kata, sebab benda-benda yang golongan Sufi mazhab Ibn Arabi ni dakwa sebagai zauqi lah, kasyaf lah dan sebagainya. Syekh Mustafa kata ada dalam buku-buku falsafah. Kan? Apa yang mereka ni, golongan Ibn Arabi dakwa mereka dapat daripada kasyaf lah, daripada zauq, daripada pengalaman kerohanian mereka. Ada dah dalam buku-buku falsafah Yunani purba. Kan? Ada dalam buku-buku falsafah Neoplatonism contohnya. Jadi Syekh Mustafa Sabri tanya soalan ni. Kalau begitu, akal ahli falsafah ini hebat lagi daripada kasyaf Sufi wujudi ataupun Sufi Ibn Arabi. Aliran Ibn Arabi ini.
kasyaf mereka lebih hebat daripada falsafah mereka lebih hebat daripada kasyaf sufi. Sebab mereka tak dakwa kasyaf-kasyaf pun, mereka just fikir, dia tulis. Ada sebahagian mereka lah yang mendakwa ada pengalaman rohani yang tertentu, kan. Tapi yang peliknya, Rasulullah tak cakap benda-benda macam ni. Nabi tak cakap pasal martabat kewujudan, kan? Nabi tak bercakap tentang al-aqlul awal, kan? Contohnya konsep logos. Nabi tak bercakap tentang al-haqiqah al-Muhammad. Semua datang daripada hadis palsu. Palsu tahap berat, bukan palsu taif-taif sikit-sikit, kan. Tak, tahap berat. Ada yang sampai tak ada dalam kitab pun, kan. Nur Muhammad cerita lain. Hakikat Muhammadiyah ni berkait rapat dengan konsep logos. Nur Muhammad tu dia stage kemudian, dia stage yang kemudian. Nabi tak cakap semua benda ni. Jadi macam mana golongan Neoplatonis ni boleh bawa satu falsafah yang Nabi tak bawa? Kemudian golongan Ibn Arabi ni pula mendakwa kami kasyaf benda sama. Dan inilah tauhid tahap tinggi. Bukan tinggi, paling tinggi. Ini sepatutnya buat kita berfikir. Adakah jalan Ibn Arabi ini jalan Islam atau jalan falsafah? Yang kita tahu sepanjang sejarah, ahli falsafah ni dia nak menyuntik dia punya akidah ni dengan cara strategi batiniyah. Bagi siapa yang nak faham batiniyah boleh tengok Fadail Batiniyah Sidang Kalam. Kami ada buat beberapa siri mensyarahkan kitab Imam Ghazali tentang apa itu batin. Jadi Syekh Mustafa Sabri kata, you punya kasyaf ni ahli falsafah dah tulis dah. Syekh Mustafa Sabri buat dakwaan yang agak keras. Dia kata sebenarnya kamu punya zauk ni is just a copy. It's a copy paste of dia orang punya philosophical music, ya. Ini saya rephrase apa yang Syekh Mustafa Sabri kata dalam kitab Muqul Aqad. Ni ada satu tamparan hebat sebenarnya. You dakwa Zauqi lah, kasyaf, tauhid makam tinggi. Ni musyrikun ini, mereka boleh mengatakan benda yang sama seperti apa yang kamu kata. Ada di kalangan ahli falsafah ini, mereka musyrikun, mereka bukan muwahhid, kan. Akidah mereka ada masalah, dah dibongkar oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dah bongkar masalah akidah mereka. Imam Ghazali kata ada akidah-akidah mereka yang memang kufur, jelas kufur. Walaupun tidak semua, tapi ada yang besar-besar yang memang jelas kufur. Dan macam ni dia orang ni boleh ada tauhid tahap tinggi. Dan Ibn Arabi datang kata aku dapat kasyaf, aku dhaq, membenarkan apa yang mereka kata. Tapi melangkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada hakikat kebiadaban dekat situ sebenarnya. Something is insidious about this man. It's a sinister move. Dia adalah satu ajaran yang nothing short of evil lah, kalau kita nak kata. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi satu, Ibn Arabi ni kalau kita lihat, dia bukan bicara Zauqi, dia sebenarnya bicara secara teratur tau. Bila dia, contoh kita ambil kitab Fususul Hikam ni. Kita nak kata kitab tu kitab Zauqi sehingga tidak ada struktur bahasa yang boleh difahami oleh akal manusia biasa. Adakah kita berani membuat dakwaan begitu? Bahawa semua di dalam tu adalah perkara Zauqi, bahkan istilah-istilah yang digunakan semuanya berlapis-lapis maknanya dan mustahil untuk difahami oleh pengkaji yang bukan sufi. Adakah itu dakwaan yang berani dibuat? Hanya sufi saja yang boleh faham. Kenapa dikhaskan kepada golongan sufi saja yang faham? Golongan pengkaji yang memahami istilah-istilah, bahkan ada je sufi yang mengkritik Ibn Arabi juga. Ini macam mana kita nak kata bahawa ini perihal orang sufi, kan? Orang bidang lain jangan masuk campur. Sebahagian orang kata begitu, walaupun Prof Manan tidak kata begitu secara berterus terang. Ibn Arabi, dia bukan setakat bicara Zauqi. Kalau kita lihat Fususul Hikam, dia terbalikkan makna Al-Quran. Dia rusakkan makna Al-Quran. Dia merosakkan makna Al-Quran. Saya ambil contoh mudah. Sampai hari ini saya tak jumpa lagi ataupun tak ada orang yang menyambut seruan saya di Malaysia ini untuk memberikan jawapan kepada penyelewengan Ibn Arabi berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang berkait dengan kaum-kaum yang Allah laknat dalam Al-Quran. Contoh kaum Nuh, kaum Hud, kan, Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Kita lihat Ibn Arabi selamatkan mereka semua. Bukan setakat selamat. Kaum Nuh tu bila tenggelam dalam laut tu dia kata lautan ma'rifat.
Dan Nabi Nuh tu yang Allah kritik jelas-jelas dalam surah Nuh. Ibn Arabi kata apa? Oh, sebenarnya Allah memuji mereka dengan bahasa kejian. Allah memuji kaum Nuh dengan bahasa kejian. Saya nak tanya, zauqi apa ni? Dan mereka yang mendakwa ini perkara-perkara zauqi, tanya hati masing-masing. Buat muhasabah. Aku ni duk ketahan ni sebab aku ni sufi ke? Atau sebab apa sebenarnya? Tak boleh dipertahan dari segi bahasa, dari segi usul tafsir, dari segi logik akal, dari segi akidah asasi agama kita. Mendakwa bahawa ayat-ayat berkenaan kaum Nuh yang Allah keji secara zahir itu, dia kata, oh, itu sebenarnya adalah pujian kepada mereka. Tak payah jawab banyaklah. Saya minta ini sahaja. Duduk bincang mungkin dengan syekh tarikat masing-masing, tanya mereka, macam mana ayat yang begini jelas kejian Allah kepada kaum Nuh? Ibn Arabi kata dia bukan kejian, dia pujian. Kalaulah ayat sejelas itu secara zauqi boleh menjadi terbalik, subhanallah, apa lagi ayat-ayat jelas dalam Al-Quran yang sebenarnya maksudnya terbalik. Akhirnya hakikat dan kebenaran agama ni menjadi relatif, menjadi subjektif. Sebab tak boleh nak pastikan apa-apa. You cannot prove anything, you cannot know anything. Sebab you percaya sesuatu, lepas tu ada orang kata, oh, wali besar Syekhul Akbar Ibn Arabi kata ayat ni bukan keji, ini puji. You akan ragu semua kefahaman ni. You akan ragu semua bacaan ni. Qul huwallahu ahad pun you akan ragu. Khususnya selepas you dengar, sebahagian orang kata, Qul huwallahu ahad, katalah, wahai Muhammad, dia, iaitu Allah, Isa. Huwa, ada yang kata, merujuk kepada hakikat Muhammadiyah. Apa akan jadi dengan akidah orang-orang yang disuap dengan perkara tersebut? Akan rosak. Dan mereka akan meragui kefahaman mereka tentang ayat-ayat asasi dalam Al-Quran. Fatihah bila baca, ini betul ke Allah puji diri dia ke Allah keji diri dia? Sebab ayat ni Allah nampak macam puji tapi sebenarnya keji. Nampak tak? Semua benda akan jadi terapung. Semua benda akan jadi vague. Tolonglah. Apa hukum mempertahankan tafsiran Ibn Arabi seperti itu? Dan boleh ke seorang yang benar-benar bermakam wali, bahkan wali terbesar, Syekhul Akbar, membuat tafsiran begitu dan kita boleh nak pertahankan kata begitu takwil? Cabar ulama besar tafsir manalah untuk datangkan apa sahaja metod, teknik, mekanisme keilmuan yang awak ada untuk pertahankan tafsiran. Kita kena reject dan kena berani kata salah. Katalah awak tak nak tolak Ibn Arabi fully, tapi tafsiran itu awak kena tolak. Kalau tidak, kepercayaan dan akidah awak kepada Al-Quran dalam risiko yang besar. Dalam risiko yang besar. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim. Jadi, it's not only about zauqi. Kita tak boleh nak reduce the problem hanya, oh, ini isu zauqi. Tidak. Zauqi apanya? So, adakah benar kita kata, oh, ini zauq Ibn Arabi, bahawa sebenarnya Allah memuji kaum Nabi? Adakah kita nak mengiyakan perasaan itu? Saya tidak akan iakan dan saya menyeru jangan iakan. Dan kata dengan jelas, itu adalah zauq yang palsu, bahkan zauq yang syaitani. Yang datang daripada syaitan sebenarnya kat atas itu. Dan tanpa takut, kita harus menyatakan perkara tersebut. Yang patut takut Ibn Arabi, bukan kita. Sebab dia yang menggoreng Al-Quran. Dia yang pernah main-mainkan Al-Quran. Saya ulang lagi sekali, yang patut takut dia, bukan kita. Yang patut takut yang mempertahankan Ibn Arabi, bukan mereka yang mengkritik dia dalam bab tafsiran Al-Quran ini. Itu bukan tafsiran zauqi, itu tahrifan, penyelewengan, takziban lil Quran. Takzib sebenarnya, mendustakan Al-Quran. Baik. Kita masuk istilah wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Dia panjang sikit lah yang saya hari ini. Dan style saya pada malam ini berbeza sikit. Saya rasa ada yang perasan. Okay. Sebab saya bukan hanya menyampaikan kepada awam. Okay. Mungkin ada mereka-mereka yang bertaraf ulama turut menyaksikan. Jadi style saya ada sedikit berbeza. Allahumma salli alam. Bila kita berbicara berkenaan dengan wahdatul wujud, wahdatul syuhud ini, dan bila saya dengar penyampaian Prof. Manan, sejujurnya saya tak ada masalah sebenarnya. I don't have an issue. Dan saya yakin ulama-ulama akidah kita pun takkan ada isu. Sebab apa tak ada isu? Sebab pegangan Prof. Manan
berkenaan dengan wahdatul wujud adalah pegangan wahdatul wujud dan wahdatul syuhud yang telah disunnikan. Ia bukan wahdatul wujud yang dibawa oleh Ibn Arabi. Ia bukan versi original. Ia adalah versi bid'ah. Oh, saya kata begitulah. Ia bid'ah terhadap akidah asal Ibn Arabi. Okay. Jadi, bila telah disunnikan, tak ada masalah. Cuma, masalah dia pada wahdatul wujud, wahdatul syuhud seperti yang difahami oleh Prof. Manan, itu tak ada masalah. Tetapi, bukan bermaksud tak ada rentetan masalah. Tak ada efek masalah lain ya, dalam akidah seseorang yang orang awam mungkin yang berpegang kepada akidah seperti itu. Sebab punca dia dah beracun. Ya. Kalau kita tahu punca sungai itu ada racun, dan kita kata, oh sungai ni bila dia dah jauh sikit aliran air ni, dia dah semakin bersih. Jadi apa kata kita, jangan takut, kita ambil juga daripada sungai. Sedangkan ada sungai lain yang memang bersih. Orang yang bijak, betul-betul bijak, dia tak akan ambil risiko kalau dia tahu sungai yang pertama tadi tu punca dia ada racun. Walaupun sikit, ya, bila dah jauh daripada punca dia, aliran dia dah jauh, walaupun sikit, kemungkinan masih ada lagi racun-racun yang masih tertinggal yang boleh membahayakan nyawa seseorang. Begitulah juga dengan Ibn Arabi ni sebagai punca racun ini, ya. Dan punca sebelum itu adalah punca falsafah sebenarnya. Kenapa kita nak tapis-tapis? Untuk apa kita tapis dan ambil risiko minum air racun yang ditapis? Sedangkan ada air bersih. Ada akidah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang clear from all this. Why? Kenapa perlu kita ambil risiko? This is risky. Dan pada saya ini bukan satu langkah yang bijak apabila kita cuba nak mensunnikan sesuatu yang berbahaya seperti ini. Ya, saya faham kemungkinan Prof. Manan mendakwa bahawa memang Ibn Arabi pun sunni sebenarnya. Saya bukan mensunnikan. Dia memang sunni. Mungkin itu dakwaan Prof. Manan. Tapi saya tidak bersetuju. Pandangan saya, kita boleh tolak. Pandangan siapa-siapa pun sebenarnya kita boleh tolak. Tapi selagi seseorang itu membawa bukti dan bertanya soalan, meminta klarifikasi, semampu yang boleh kita kena jawab. Kita kena kaji. Bila dia melontarkan cabaran, contoh tentang tafsir surah Nuh tadi itu, kita tak boleh ketepikan. Kita kena kaji sebab itu dalam Al-Quran. Dan penyelewengan tafsir yang dilakukan adalah kepada Al-Quran. Kalau ia bukan penyelewengan, saya akan tarik balik. Sebab itu tuduhan yang berat. Tapi kalau ia memang ternyata penyelewengan, pengikut Ibn Arabi harus fikir dua kali. Bagaimana seorang Syekhul Akbar yang mendakwa yaqazah dengan Rasulullah boleh buat tafsiran yang begitu terbalik, yang begitu ekstrim seperti itu. Baru satu contoh. Ada banyak lagi yang sudah saya berikan dalam penyampaian saya. Prof. Manan membahagikan, bukan Prof. Manan, Tuku Paloh, dia kira betul Paloh, bahagikan wahdatul wujud kepada yang sunni dan kepada yang mulhid. Saya mengatakan bahawa wahdatul wujud Ibn Arabi adalah wahdatul wujud yang mulhid. Dan wahdatul wujud yang dibawa ataupun yang dipegang oleh Prof. Manan ini bukan wahdatul wujud Ibn Arabi. Dia adalah versi bid'ah yang telah disunnikan. Samalah juga macam konsep Nur Muhammad, Hakikat Muhammadiyah, kan? Dia ada dua, ada versi mulhid, ada versi muwahhid. Versi muwahhid ni adalah versi bid'ah yang telah diubah daripada konsep asal. Dia telah disunnikan. Inilah yang menyebabkan kekeliruan masyarakat. We don't need it in the first place. Tapi bila yang sunni pun ambil, lepas tu dia cuci, ya, lepas tu yang mulhid pun masih menggunakan istilah yang sama, masyarakat keliru. Soalan yang patut kita tanya, apa perlunya kita kepada akidah-akidah seperti ini? Apa perlunya kita kepada Hakikat Muhammadiyah? Apa perlunya kita kepada Nur Muhammad? Adakah kita punya kasih sayang kepada Nabi akan lebih kurang kalau tidak ada konsep-konsep seperti itu? Apa perlunya kita kepada martabat kewujudan? Percayaan kepada konsep logos, contoh Aqlul Awal, contoh yang dibawa, yang dicanangkan juga oleh Ibn Arabi. Apa perlunya kita ambil lepas tu cuma nak bersihkan? Adakah ia menambah ketinggian akidah kita, pengalaman kerohanian kita, yang mana kalau tak ada, kita tak akan mendapat pengalaman kerohanian ini, yang kita tak akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa mustahil tanpa akidah wahdatul wujud bersih yang telah dibersihkan ini, tanpa martabat kewujudan, martabat tujuh, seseorang tidak akan mencapai tahap qurbah dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang-orang yang ada berpegang dengan akidah-akidah tersebut.
Bahkan saya meragukan mereka-mereka yang berpegang kepada akidah-akidah. Saya meragukan bahawa mereka sebenarnya dekat. Mereka menyangka mereka dekat. Mereka rasa mereka dekat. Tapi rasa mereka bukan bukti kebenaran mereka. Ya, balik kepada isu ilmu dengan rasa tadi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi perbincangan bahawa Ibn Arabi bawa wahdah bukan ittihad ini pada saya tidak berapa relevan lah, ya. Sebab rata-rata yang berbincang tentang wahdatul wujud Ibn Arabi ini, mereka sedia maklum bahawa Ibn Arabi tidak pernah mengiktiraf adanya dua. Ya. Sebab nak kata bersatu mesti ada dua. Ibn Arabi nafi benda ni. Sebab tu dia nafi ittihad. Jelas-jelas dia kata, aku bukan cakap ittihad, aku bukan cakap hulul. Sebab kalau nak kata ittihad, kena isbat ada dua. Dua jadi satu. Dia daripada awal kata bukan ada dua. Awal satu dan tak pernah berubah. Satu itu tak pernah berubah. Yang ada hanya satu, tetap satu, selama-lamanya satu. Okay? Jadi di sini saya nak mengedepankan kefahaman saya dan juga kefahaman ulama-ulama yang mengkafirkan Ibn Arabi. Apa sebenarnya akidah wahdatul wujud Ibn Arabi ini sebenarnya? It's actually quite simple sebenarnya. Dia simple. Saya permudahkan begini. Prof Manan saya yakin dia faham lah. Okay? Faham mazhab-mazhab yang berbeza tentang wahdatul. Bila saya bercakap seolah-olah macam merendahkan, tu maksud dia saya bukan bercakap kepada Prof Manan, ya. Sebab dia boleh sebagai ilmuwan, ya. Mungkin kepada, bila saya permudahkan ni, saya permudahkan kepada orang awam yang dengar. Wahdatul wujud ni mendakwa bahawa yang ada hanya satu. There's only one being, ya. Tapi yang satu itu dia ada dua sisi. Dia ada dua penjelmaan. Dia jelma sebagai Tuhan, dia jelma sebagai makhluk. Tapi dua-dua ni satu. Dia yang sama. Dia juga. Huwa. Okay. Itu yang bila mereka, sebahagian orang ni dia buat zikir huwa tu dia merujuk kepada makam ahadiyah itu. Atau ada makam sebelum berlaku tajalli. Sebelum berlaku tajalli itu. Jadi pada dataran itu satu. Okay. Tidak ada hak dan khalq. Yang ada dia. Lepas tu baru dia jelma, memanifestasikan diri dia sebagai khalik dan makhluk. Al-haq wal-khalq. Tapi yang dua ni sama. Bukan bersatu, saya ulang lagi sekali. Bukan bersatu, dia sama. Two sides of the same coin. Okay. Jadi banyak-banyak yang kita nampak ni adalah hakikat yang sama je sebenarnya. Ain satu. Itu yang Syekh Mustafa Sabri kata tadi. Akidah ainiyah ni. Satu ain, satu zat. Banyak jelmaan. Okay? Banyak jelmaan. Itu hakikat wahdatul wujud Ibn Arabi. Dan saya yakin kalau kita mengiktiraf bahawa itulah akidah sebenar Ibn Arabi, saya yakin golongan yang pro kepada dia juga akan mengatakan itu akidah kufur. Kalau benar itu akidah Ibn Arabi, maka itu akidah yang kufur. Tapi yang pro Ibn Arabi kata itu bukan akidah dia. Sebab tu ulama yang mentakfir Ibn Arabi ni, dia tak takfirkan sekali orang yang ikut Ibn Arabi. Sebab orang yang ikut ni, dia boleh kata dia ikut tapi sebenarnya dia tak ikut. Dia boleh kata saya ikut Ibn Arabi, tapi wahdatul wujud yang dia pegang bukan wahdatul wujud Ibn Arabi. Sebab tu kita tak boleh, kalau kita kata bahawa Ibn Arabi ni seperti apa yang ulama-ulama silam kata kafir, kita tak boleh nak kata semua orang yang ikut dia kafir. Tak boleh, sebab kita tak tahu apa yang dia orang percaya sebenarnya. Mungkin dia orang tidak ubah, dia orang dah sunni kan, tapi dia orang masih dakwa dia ikut Ibn Arabi. So hati-hati, ya. Hati-hati, jangan cepat nak menuduh orang yang kata saya ikut Ibn Arabi sebagai kau ni sama dengan Ibn Arabi. Tak semesti. Baik. Satu lagi hujah tunjang yang dibawa oleh Prof Abdul Manan. Dia kata bahawa ulama ataupun orang-orang yang mengkritik Ibn Arabi, yang menentang Ibn Arabi, sebenarnya tidak faham bahasa golongan sufi. Tak faham. Ini tadi itu kita bercakap tentang zauq. Ini cakap tentang bahasa. Okay. Tadi isu bidang yang berbeza. Bidang akidah lain, bidang sufi lain, bidang ilmu lain, bidang rasa lain. Ni bidang bahasa. Tak faham bahasa. Kalau nak kata bahasa kasar begitulah. Orang-orang yang mengkritik Ibn Arabi ni, dia tak faham bahasa Ibn Arabi. Kenapa? Sebab Ibn Arabi banyak guna isyarat, banyak guna kiasan, kan? Banyak guna perumpamaan, banyak guna majaz.
dalam pegangan-pegangan dia. Dan dikiaskan pula dengan konsep muhkamat dan mutasyabihat dalam Al-Quran. Prof. Manan juga menukil daripada Imam Al-Ghazali, ya, perumpamaan digunakan sebagai macam diambil seks sebagai perumpamaan bahawa orang yang dah rasa nak jelaskan kepada orang yang belum rasa, bahasa dia tak cukup. Bahasa dia tak cukup untuk menjelaskan. Jadi terpaksa menggunakan kiasan. Terpaksa menggunakan kiasan. Contohlah contoh. Kita tanya budak yang kebudak lah, mungkin remaja, dia belum kahwin lagi, tapi dia tanya betapa bestnya tahap seks, sedapnya seks. Dia tanya macam tu. Kita pernah makan makanan yang paling sedap tak? Okey, saya pernah makan lah. Saya paling sedap saya pernah makan mungkin lobster. Sedap makan lobster tu setitis air di dalam lautan, nikmat dia berbanding dengan kenikmatan. Contohlah, itu contoh kiasan, ya. Mereka nak mengatakan itu yang Ibn Arabi buat. Itu yang Ibn Arabi buat. Dia terpaksa mendatangkan kiasan-kiasan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak boleh dijelaskan dengan perkataan. It's just not enough words to describe. Ya, dia undescribable, satu yang tidak boleh dijelaskan dalam bahasa. Jadi bila terlalu banyak kiasan ni, orang boleh salah faham. Jawapan ringkas saya begini. Tak kira apa kiasan yang seseorang gunakan, ya, untuk menjelaskan nikmat seks kepada mungkin seorang remaja, dia masih berputar di daerah nikmat. Tapi kalau seseorang datang dan memberi kiasan, oh, nikmat seks ni macam kamu ambil tukul besi, kamu hentak kepala kamu sendiri. Okey? Orang yang dengar akan fikir, ini tu sakit tu. Tu bukan nikmat. Kan? Tu sakit. Berbeza dengan tadi. Setitis nikmat makan lobster tu berbanding dengan lautan nikmat orgasm contoh. Kan? Itu masih dalam lingkungan nikmat. Tak kira lah orang B datang memberi kiasan yang berbeza. Nikmat kamu penat sangat, kamu tidur tu pula kamu nikmat tidur tu kamu gandakan sejuta kali, contohlah. Dia mungkin kasih kiasan yang berbeza, tapi masih berpusing di daerah nikmat, sedap, seronok, best, rehat, menenangkan, menyeronokkan, membahagiakan. Tapi tiba-tiba ada orang datang bawa satu kiasan, nikmat seks ni macam kena ketuk kepala dengan tukul besi. Kebir-kebir juga kita nak cari wajah syibih dia, kan? Bagi yang belajar sedikit balaghah, tahulah, kan? Nak buat tashbih mesti ada wajah syibih dia, kan? Muhammad seperti singa, apa wajah syibih dia? Keberanian. Kesepertian dia itu pada keberanian. Ni nak dakwa bahawa nikmat seks ni macam kena ketuk kepala dengan tukul besi. Kat mana wajah syibih dia? Kan? Kenapa saya kasih kenapa saya kasih contoh ini? Mungkin ada yang dakwa this is a ridiculous example. Ibn Arabi tak pernah kasih contoh. Dia kasih contoh-contoh macam tu sebenarnya. Okay? Dia menterbalikkan. He's actually turning things upside down. Kalau nak kata more intense, kita tak ada masalah. Okay? Orang yang lebih dekat dengan Allah, tauhid itu lebih intense. Tapi tetap tauhid. Masalahnya bila dah sampai tauhid tahap tinggi, dia jadi benda lain. Kesyirikan kaum Nuh jadi tauhid pula. Okey, nampak tak dia jadi terbalik. Kejian Allah kepada kaum Nuh jadi pujian. Sama juga. Kejian Allah kepada kaum Hud, kaum Nabi Hud iaitu kaum Ad, menjadi pujian pula. Tiba-tiba bila sampai ke atas jadi terbalik. Betulkah itu bahasa kiasan? Betulkah itu bahasa kiasan? Ketahrifan penyelewengan batiniah. Kiasan dia lain, penyelewengan lain. Dan cara Prof. Manan menjelaskan bahawa ulama-ulama yang kritik ni dia salah faham bahasa. Yang lepas tu Prof. Manan cerita tentang ada majaz, kinayah, tashbih dan sebagainya. Soalan saya,
Yakin ke kita bahawa ulama-ulama yang mengkritik Ibn Arabi ni, mereka tak tahu pasal muhkam, mutasyabihat, mereka tak tahu pasal majaz, kinayah, mereka tak tahu pasal tashbih, tamthil. Mustahil. Mustahil orang-orang seperti Ibn Khaldun contohnya. Mustahil orang-orang seperti Sa'duddin Taftazani, kan? Adaduddin Al-Iji tak tahu tentang kinayah majaz ni, kan? This is just unacceptable lah pada saya. Hujah mengatakan bahawa orang yang kritik Ibn Arabi ni tak faham bahasa. So, berapa ramai orang-orang yang baca kitab-kitab tasawuf, mereka sendiri tak pernah tahu, tapi mereka kata mereka faham. Apa hak kamu nak kata kamu faham sedangkan kamu tak tahu lagi? Berbanding orang yang bukan sufi, dia baca, dia ada kemampuan bahasa sama dengan kamu, kemampuan keilmuan dengan kamu. Apa hak kamu nak nafikan ni dia faham? Kan? Orang-orang yang mendakwa, oh ini zauqi, kamu tak faham. Rata-rata dia sendiri belum zauq. Dia tak kata Prof Manan ya. Dia kata rata-rata orang yang kata zauqi. Hang pernah zauq ke? Dan bila hang zauq ni, bila kamu zauq ni, kan? Adakah kamu, macam mana kamu tahu zauq tu zauq yang benar? Saya pernah tanya. Soalan-soalan yang saya tanya tadi tu, tentang perbandingan dengan pengalaman kerohanian yogi, Buddhis dan sebagainya. Macam mana you tahu pengalaman you berbeza dengan diorang dan macam mana you sabitkan, validate pengalaman itu betul ataupun salah? Diorang tidak ada jawapan. Nanti saya akan tutup dengan satu soalan besar di hujung penyampaian saya. Okay, kita ambil contoh. Bila seseorang mendakwa bahawa kalam dia ini majazi ataupun bukan hakiki ataupun secara kinayah, dia tidak bermakna majaz yang dia bawa itu tidak boleh salah. Tadi zauq pun boleh salah, majaz pun boleh salah. Majaz pun boleh salah. Macam tadilah saya bawa tadi. Sedap macam kena ketuk kepala dengan tukul besi, kan? Itu dalam majaz ada majaz lah. Sedap sangat kan. Mungkin itu dia nak sarkastik, kan? Sarkazm, kan? Dalam majaz dia tu ada lagi maksud lain, ya? Ada lagi maksud lain di sebalik. Tapi apa saya nak tekankan kat sini, bila seseorang bercakap dengan bahasa kinayah ke majaz, bukan makna dia tidak boleh salah menggunakan dia punya majaz tersebut. Okey. Dan mungkin penggunaannya itu betul, tapi maksud yang dia nak sampaikan itu bercanggahan dengan akidah Islam. Kita ambil contoh. Ibn Arabi dalam nak menjelaskan wahdah ni, dalam Fususul Hikam, dia nak menjelaskan wahdah dan kathrah. Macam mana kita kata satu tetapi satu ni ada banyak, kan? Apa contoh yang Ibn Arabi bagi? Bagi saya ini contoh yang teruk lah. Teruk, contoh yang sangat teruk. Dia bagi contoh macam Zaid. Zaid ni seorang, dia satu, tapi anggota dia banyak. Zaid satu tapi anggota dia banyak. Cuba fikir-fikirkan apa wajhu syibih. Ibn Arabi tak berhenti di situ. Dia bagi lagi satu contoh. Nak faham wahdah dengan kathrah. Contoh. Macam Zaid, Amr, Karim, Ahmad. Ada 4 orang. Tapi hakikat mereka adalah satu. Mereka manusia. Jadi apa yang boleh kita ambil berkenaan dengan wahdah kathrah Allah ni? Sebab tu dia selari dengan kefahaman ulama yang mentafsirkan Ibn Arabi. Sebab dia sebenarnya dah menjelaskan akidah dia sejelas-jelasnya. Orang yang in denial. Dia tak ada cover-cover lagi dah dalam Fususul Hikam tu. Dia dah terus terang dah. He cannot be more clear than that. Wahdah dan kathrah yang satu itu, okay, adalah seperti Umar, Zaid, Ahmad, Karim, ada 4 orang. Tapi hakikat kemanusiaan mereka satu. Sama kemanusiaan mereka. Apa yang Ibn Arabi nak sampaikan? Dia nak kata, ya ada pokok, ada langit, ada matahari, kan? Ada binatang, ada manusia. Tapi ainnya, hakikatnya adalah dia jua. Dia jua. Itulah wahdatul wujud. Simple je sebenarnya. Kan? Benda yang simple tapi melanggar akidah.
dia akan dikomplekskan oleh orang yang tak boleh nak terima bahawa ia melanggar. Kan? When you lose an argument, you started to become a philosopher. Nah, ada orang kata macam tu kan. Bila you punya argument dah kalah dah, you terpaksalah complexify the argument. You terpaksalah menambah-nambah cerita atau buat dia jadi kompleks supaya memberi gambaran bahawa oh, benda ni susah nak faham. Dia bukan susah nak faham pun. Ibn Arabi dah cakap terus terang pun. Dia berterus terang sebenarnya. Dia, pada saya, kalau saya kat tempat dia, tak tahu lagi macam mana nak terus terang. Aku dah cakap terus terang, apa orang masih kata aku ni tak terus terang. Kan? So, pada awal-awal hidup dia memang berselindung-selindung. Sebab dia kata apa? Dia menerima penindasan daripada ulama-ulama zahir. Ulama-ulama zahir menindas dia. Suka tangkap orang-orang macam dia. Jadi dia terpaksa beri selindung-selindung. Tapi bila dia sampai fasa Fususul Hikam tu, dia dah tak ada selindung lagi dah. Dia tumpahkan semua dekat dalam kitab. Clear cut apa yang disebut dalam Fususul Hikam. Jadi nampak dia memberikan kiasan itu. Saya nak tanya dan saya nak cabar juga. Mereka-mereka yang nak mempertahankan kiasan itu. Dalam Ibn Arabi nak menjelaskan wahdah wal kasrah itu, dia mengambil contoh 4 manusia ataupun saya tak pasti 4 ke 3, dia sebut nama kan. Lepas tu dia kata hakikat dia satu. Ain dia adalah sama. Dan sebelum tu contoh yang lagi teruk, satu manusia tapi ada banyak anggota. So betul lah, semua ni satu. Satu je, satu. Tapi yang satu tu terjelma dalam pokok, dalam binatang, matahari. Yang satu tu siapa? Dia. Dan dia itu terjelma secara umum kepada 2. Al-Haq dan Al-Khalq. Khalq tu ramailah. Kan? Haq tu penjelmaan dia juga. Tak sama dengan Huwa. Al-Haq tu tak sama dengan Huwa. Prof. Manan juga membawa disclaimer daripada kitab Abdul Karim Al-Jili. Ya. Dalam kitab Insan Kamil, Jili kata apa dekat awal-awal? Kalau ada kata-kata aku yang tak selari dengan Quran Sunnah, tahuilah bahawa itu bukan maksud aku. Ini disclaimer yang kita kata bijak lah. Tapi tak semua orang boleh kena tipu lah. Kan? Disclaimer ni, kalau semua orang pakai, habis. Kan? Tokoh-tokoh ajaran sesat boleh saja pakai disclaimer ni letak kat depan buku dia. Kan? Apa saja yang saya kata, kalau kamu dapati ia menyanggahi Al-Quran Sunnah, itu bukan maksud saya. That disclaimer itself is not evidence of what he's saying is in line with the Quran and Sunnah. Hanya mengatakan bahawa semua yang saya katakan dalam buku ini selari dengan Quran dan Sunnah, itu bukan bukti bahawa apa yang dia kata itu selari dengan Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak boleh naif lah. Kita kena ambil perhatian. Golongan batiniah ni licik. Mereka adalah golongan paling licik dalam sejarah manusia. Jadi kalau kita nak sangka baik tak kena tempat, habis. Ini bukan sangka buruk tidak kena tempat. Dia ada bukti, bukan setakat qarinah, bukti-bukti jelas kebatiniahan mereka. Kebatiniahan orang-orang seperti Abdul Karim Al-Jili. So baca kitab Insan Kamil, tengok beliau menyelamatkan bahkan memuji semua aliran, bukan saja aliran syirik, aliran semua yang sembah matahari, yang sembah bintang, yang sembah pokok, yang sembah batu. Dia muwahhidkan semua mereka. Bagi saya faham sebab konsisten dengan akidah wahdatul wujud. Walaupun mereka masih mengkritik orang yang menyembah berhala, sebab apa? Berhala ni awak mengkhususkan penjelmaan Tuhan kepada satu penjelmaan. Itu salah. Dan Nabi-Nabi pun salah juga. Dia yang terkejut. Ibn Arabi mengkritik Nabi Nuh juga. Kata Nabi Nuh pun salah juga. Sebab Nabi Nuh mentanzihkan Allah tanpa mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Nabi Nuh tashbihkan Tuhan. Tuhan jelma dalam pokok lah, dalam batu dan sebagainya. So dia kata, Ibn Arabi kata dua-dua tak perfect. Yang perfect dia. Ini seorang manusia bernama Ibn Arabi. Itu berani sekali. Dia boleh mengkritik Nabi Nuh, boleh mengkritik Nabi. La haula wala quwata illa billah. Kalau kritik bab pakaian Nabi Nuh ke, cara makan Nabi Nuh ke, kita tak ada masalah. Ini kritik bab dakwah asas seorang Nabi.
Siapa? Who does he think he is? Kan? Dia ingat dia siapa? Nak buat dakwaan segitu. Lagi satu, uh, dakwaan seperti itu, disclaimer yang dibawa oleh Abdul Karim Al-Jili, bagi saya adalah satu kesombongan yang luar biasa. Seolah-olah dia ni tidak boleh memaksudkan sesuatu yang tak selari dengan Quran dan Sunnah. Ini lagi satu. Who does he think he is? Dia ingat dia siapa? Kan? Kalau kamu jumpa apa-apa kenyataan aku yang tidak selari dengan Quran dan Sunnah, ketahuilah bahawa itu bukan maksud aku. Wow, what does it mean? It means that you will never be able to utter something that goes against Quran dan Sunnah. Kamu tak akan mampu, dia tak akan mampu untuk buat salah. Dan itu yang dia cuba nak cakap. Dia tidak akan mampu buat salah. Dia mendakwa bahawa itu mendakwa maksum sebenarnya. Dia nak mendakwa bahawa karya dia tak boleh salah. Ini dakwaan yang berat. Kita tak boleh ambil tu saya, oh, ini yang dimaksudkan Abu Karim Al-Jili, semuanya bertepatan dengan akidah. Itu adalah kenaifan. Minta maaf saya sebut. Satu soalan saya nak tanya. Katalah, ya. Ibn Arabi dengan Jili ni betul-betul batiniah dan dia memang nak promosi syirik. Macam mana cara dia nak cakap? Saya yakin hari ni kalau Ibn Arabi hidup sekarang ni dan katalah dia berterus terang, dia melihat alam dah berubah kan, orang bukan Islam dah menguasai dunia, I shouldn't fear expressing my real akidah. Katalah dia nak mendakwa syirik, dia nak membawa kesyirikan, macam mana dia nak cakap? Sebab setiap benda yang dia akan cakap, golongan yang pro dia akan kata apa? Oh, kiasan saja ni. Oh, ini kiasan saja. Oh, ini zauqi. Oh, ini tahap tinggi, orang-orang tak faham. Saya rasa dia pun akan pening kepala. Macam mana aku nak terangkan kat hang ni? What I mean is zahir. Memang betul. Kan? Everything is, there's only one existence and it's him. And that him ada dua sisi. Orang yang dengar mungkin, oh, no, that's not what you meant. You meant something else, kan? No, that's what I meant. Itu yang aku maksudkan. Golongan pro dia kata, tak maksud kamu lain, kamu zauqi dan sebagainya. Lala Ibn Arabi sendiri yang tak faham kalam dia ni. Kalau dia hidup di zaman ini, kenapa saya bawa senario ini? Kenapa? Nak menunjukkan bahawa golongan pro Ibn Arabi ni, mereka tidak adil sebab mereka tidak ada kayu ukur untuk membuktikan dia ni salah. Mereka hanya ada menunjukkan bahawa dia betul. Kayu ukur nak mengatakan dia salah, they don't have it at all. They don't have. So, rumusan mereka tak kredibel. Golongan yang kontra, kami ada dua-dua kayu ukur. We started without kita kata judging him. Kita tengok apa yang dia tulis. Kita tengok apa, where does it lead? Akidah-akidah ini kemana ia bawa? Dan kita perasan dia ada rentetan dia. Sebab kalau kita nak tahu apa yang dimaksudkan oleh seseorang, katalah kata ni boleh ada dua maksud. Sebuah kata-kata tu boleh ada dua maksud. Contoh, kan? Suami kita kata dengan kita, dia marah sangat. Kata, keluar daripada rumah ni. Kalau awak tak sayang saya, awak keluarlah daripada rumah. Contoh. Dia boleh ada dua maksud. Maksud yang pertama, memang betul dia ada halau kita keluar. Maksud nombor dua, dia merajuk. Ya, dia sebenarnya tak nak kita keluar, dia nak kita stay. So apa kesan dia? Kesan dia awak cubalah nak keluar. Awak cuba keluar, tengok apa. Apa dia punya reaksi. Kalau betul dia memang halau, dia tak ada reaksi lah keluar, kamu nak keluar, memang tu yang aku suruh. Kamu kena keluar daripada rumah. Tapi kalau maksud dia sebenarnya adalah jangan keluar. Kan? I merajuk apa yang dia buat kat I. Betul lah kan? Kita sedih sikit. Kan? I nak tengok je sama ada you ni masih sayang kat I tidak. So katalah you keluar, you ambil setapak keluar, dia confirm akan tarik balik kenyataan. So, satu kenyataan yang mungkin ada dua maksud, dia punya rentetan musabab dia. Dia ada logical sequence. Kalau Ibn Arabi maksudkan ini, maka pastinya dia akan kata ini juga. Contoh, kalau betul Ibn Arabi memaksudkan bahawa semua satu, maka sudah tentu dia juga akan berlembut dengan syirik. Ada tak jumpa? Ada. Dia memang berlembut dengan syirik. Dia siap pertahankan golongan yang menyembah berhala.
Dia setiap pertahankan golongan yang Allah laknat. Dia siap terbalikkan makna alladzina kafaru, wali-wali. Nah, dalam surah Baqarah tu, alladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu merujuk kepada wali-wali. Terbalik ke mana? Ha. So kalau kita fikir apa rentetan akidah ni? Rentetan akidah ini akan merobohkan tauhid. Rentetan akidah ini akan mengangkat syirik. Rentetan akidah ini akan membuat orang mengagungkan wali-wali majzub yang akhirnya memandang enteng, membuat orang pandang enteng kepada syariat. Semuanya ada. Akidah ini akan buat seseorang itu berlembut dengan sihir, bermain-main dengan abjad, wafak, bahkan perbintangan, tanjim. Ibn Arabi buat semua tu. Dia promote siap benda tu. Jadi, katalah Ibn Arabi ni, bila dia kata wahdatul wujud ada dua. Satu wahdatul wujud sunni yang dikatakan oleh Prof. Manan. Satu syirik yang mulhid. Macam mana kita nak tahu mana satu maksud dia? Kita tengok kesan, kita tengok rentetan ajaran dia. Kalau benar wahdatul wujud yang dibawa adalah wahdatul wujud yang sunni, yang apa yang Prof. Manan sampaikan, kita tak akan jumpa dia bercakap pasal tanjim, astrologi. Sedangkan Nabi SAW dah kata, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazad. Dan siapa yang mengambil sedikit ilmu daripada ilmu astrologi, bukan astronomi, astrologi, dia telah mengambil sebahagian daripada sihir. Kalau tambah ilmu astrologi dia, tambahlah ilmu sihir. Tapi Ibn Arabi promote. Dia promote makan je. Siap guna prediction lagi, menggunakan perbintangan. Itu apa benda tu? Itu musyrikun yang buat. Lepas tu kalau dia muwahhid, yang sebenar-benar muwahhid, dia tidak akan defend musyrikun. Dia tidak akan mempertahankan musyrikun. Dan kalau betul dia muwahhid, dia tidak akan mengatakan bahawa wali-wali ni ada ilmu sihir dan mereka berhak mengamalkan. Tapi dia kata benda-benda macam tu. So fikir-fikirkan. Ya? Fikir-fikir. Soalan saya, ini sebagai penutup. Ya? Hujah tunjang Prof. Manan adalah apa tadi? Ini isu zauqi. Ini isu tasawuf, bukan akidah. Masalah dia adalah pada bahasa. Bahasa isyarat ataupun bahasa isyari. Kalau saya menggunakan semua hujah-hujah ini, bukan saya, sorry. Kalau seorang bukan Muslim, seorang Hindu katalah, dia juga mendakwa, kamu semua umat Islam, kamu salah faham. Vedas. Kamu salah faham akidah Hindu. Akidah Hindu sebenarnya adalah bukan yang kamu sangka. Yang kamu baca tentang syirik, tentang apa semua tu hanyalah bahasa isyarat. Itu semuanya adalah kata-kata zauqi. Apa kita akan jawab? Apa golongan pro Ibn Arabi akan jawab? Kalau seorang Kristian mendakwa dakwaan yang sama, oh, Trinity, you will never be able to understand. It's a mystery. You need to have some religious experience for you to understand its truth. Apa yang akan dijawab oleh golongan pro Ibn Arabi? Okay? Jadi fikir-fikirkan. Saya tengoklah soalan-soalan apa yang ada. Saya tengok soalan-soalan ni semua dah pernah ditanyakan. Ada soalan yang lain tak? Dan ada yang sahabat sidang kalam telah jawabkan.
Kita fokuskan perbincangan berkenaan dengan Wahdatul Wujud Ibn Arabi ya. Bagi siapa yang mungkin belum pernah tengok pembentangan saya berkenaan dengan Ibn Arabi ini, boleh pergi ke YouTube. Ada muzakarah ataupun diskusi selama 5 jam. Kemudian saya ada buat jawab balas lagi 5 jam. So ada banyak bahan lah. Ada banyak bahan, take your time. Khususnya mereka-mereka yang berkecimpung dalam tarekat ke tasawuf ke, kan, you need to understand. Ini bukan small matter. Dan tak ada sebabnya lah, kalau tak ada kerja, kalau tak ada kepentingan besar, there's no reason for me to come forward ataupun ilmuwan-ilmuwan dulu untuk takfirkan. There's no reason. Dan sebab kesan dia teruk sangat ya, teruk sangat. Dia bukan CP-CP, dia teruk sangat. Dan saya faham ada golongan yang telah cuba mensunnikan Wahdatul Wujud ini. Itu hak mereka. Tetapi saya tetap berpegang bahawa itu adalah satu pendirian yang berbahaya, satu pendirian yang berbahaya. Tapi yang paling penting adalah kita kenal hakikat Ibn Arabi ini siapa. Dan saya melihat beliau hanya akan semakin popular ya. Dan Barat memang sukalah promote dia. Barat memang suka promote dia sebab kalau umat Islam pegang Ibn Arabi ni, dia akan ada kesan-kesan yang disukai oleh musuh kita. Okay? Bila saya sebut Barat ni, saya bukan cakap tentang orang putih. Saya bercakap tentang falsafah tertentu, ya, ketamadunan tertentu yang tidak suka kepada semangat perjuangan umat Islam. Okey, saya rasa cukup kot. Ya. Saya rasa cukup di sini. Semoga dapat menambahlah ilmu kita masing-masing. Saya tak kata sama seperti apa yang Prof Manan kata. Kita tidak mendakwa apa yang kita kata ni semua benar. Okay. Mungkin ada salah di sana dan di sini. Mungkin kita boleh belajar daripada satu sama lain. Dan saya yakin Prof Manan dan ramai golongan Pro Ibn Arabi ikhlas ya. Bukan orang-orang yang saja-saja dia cintakan dunia nak pertahankan Ibn Arabi ni. Mereka mungkin ikhlas benar-benar percaya bahawa Ibn Arabi ni adalah Syekhul Akbar. Dan saya yakin ramai ulama juga yang mentakfirkan Ibn Arabi, mereka mukhlisin ya. Orang-orang yang ikhlas, yang melihat ini sebagai satu tanggungjawab keilmuan. Jadi ketuntasan itu hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Tapi nasihat saya kepada semua yang mendengar, tinggalkan ajaran Ibn Arabi ini. Saya tidak berpegang dengan tawakuf ya. Saya berpegang bahawa dia ini batini dan dia sangat berbahaya, jadi tinggalkan. Hentikan baca buku-buku dia. Abdul Karim Al-Jili lagi lah ya, sama sahaja. Mereka ni membawa racun akidah kepada umat Islam ya. Selagi mereka ini diagungkan di kalangan umat Islam, selagi itu kita nak bangkit susah ya. Mereka ni, akidah mereka ini adalah salah satu penghadang besar kepada kebangkitan umat Islam ya. So this is not a small matter. InsyaAllah semoga bermanfaat. Tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.